Assalamualaikum dan hai kepada semua series Code. Part 1 video pasal gambar telah mendapat sambutan daripada korang semua. Jadi Carol buat keputusan untuk proceed ke part 2 guys. Yang mana belum lagi tengok part 1 tu, dalam video ni Carol akan sertakan beberapa keping gambar yang di mana bila kita tengok gambar tu nampak macam biasa je, macam tak ada benda pun yang pelik. It's a normal picture. Tapi kalau korang nak tahu gambar tu memang nampak macam biasa, tapi cerita di sebalik gambar tu yang seram, yang pelik dan kita boleh cakap mengerikan guys. Tanpa membuang masa korang semua, jom kita tengok gambar yang pertama. Let's go! Sebelum kita teruskan, video ni disponsor oleh Clean Egg. Kalau nak kurus je, mesti kita akan berpantang. Apa yang Carol cuba sampaikan adalah, kalau nak kurus, mesti kita akan tahan diri kita daripada makan sesuatu makanan yang boleh membuatkan kita jadi gemuk. Contoh dia macam ayam goreng, mi goreng, mihun goreng. Ataupun kita akan tukar cara kita makan. Daripada makan satu pinggan nasi, kita akan cut off bagi setengah pinggan je nasi itu. Kira macam kurangkan portion makanan tu. And then, kita akan minum air yang banyak. Lepas tu kita akan bersukan. Dan akhirnya, korang memang dapat kuruskan badan korang. Korang dapat berat badan yang ideal, yang korang suka. Tapi bila korang stop daripada diet, bila korang stop daripada bersukan, tak sampai 2-3 bulan dah naik 5-6 kilo guys. Kalau korang nak tahu, walaupun kita diet, walaupun kita bersukan macam nak mati, memang kita boleh turunkan berat badan kita. Tapi bila dah turun tu, berat badan akan senang nak naik balik. Sebab kita stop daripada diet, kita stop daripada bersukan. Kenapa jadi macam tu? Sebabnya bila kita diet, bila kita bersukan, memang kita berjaya membakar lemak dalam badan. Tapi toksin yang ada dekat dalam badan kita masih lagi ada dekat dalam badan kita. Toksin tu tak keluar pun guys. Bila toksin tak keluar, toksin tu akan menyebabkan lemak yang ada dekat dalam badan korang senang untuk lemak tu berkumpul. Bila mana lemak senang terkumpul, berat badan korang pun akan senang nak naik balik. Jadi solution dia Clean Egg guys. Clean Egg ni adalah detox yang akan membantu buang toksin dekat dalam badan korang. Andai kata kalau korang nak turunkan berat badan, lagi bagus consume Clean Egg ni dulu. Sebabnya Clean Egg ni dia akan buang toksin dalam badan korang and proses membakar lemak akan menjadi lebih mudah. Clean Egg ni dia bukan produk yang biasa-biasa guys. Clean Egg ni dia dah masuk lebih daripada 300 farmasi dekat seluruh Malaysia. Maknanya produk ni memang berkesan. And Carol pun consume Clean Egg ni juga. Special untuk penonton Carol Series, Carol nak bagi korang 10% discount kalau korang gunakan kod Carol Series. Tapi korang kena beli dengan menggunakan link yang ada dekat bawah ni. Okey, jom sambung video. Apa yang korang terfikir bila tengok gambar ni? Korang tengok dia punya rambut, dua-dua orang tu punya rambut macam terangkat. Lepas tu diorang happy, diorang senyum. Tapi background tu gelap, sangat-sangat gelap. Senang cerita kalau kita ada dekat tempat diorang tu, boleh cakap seram jugalah kan. Apa sebab tiba-tiba rambut jadi terangkat ni kan? Dah lah rambut terangkat, keadaan dekat sekeliling gelap pula tu. Apa hal ni? Dalam gambar tu diorang ni adalah adik-beradik. Seorang nama dia Michael, seorang lagi nama dia Sean. Pada 20 Ogos 1975, diorang pergi ke Taman Negara Sequoia, California. Bukan Michael dan Sean je yang pergi. Diorang juga ada bawa kakak diorang yang bernama Mary. So masa dekat Taman Negara itulah diorang punya rambut terangkat. Sean, Michael and Mary, tiga-tiga orang ni rambut diorang semua terangkat guys. Mula-mula diorang ingatkan apa yang berlaku tu macam satu benda yang kelakar. That is why lah kalau kita tengok gambar diorang ni, diorang siap senyum lagi tau. Mula-mula Michael ambil gambar Mary dulu, and then Mary pula ambil gambar Michael and Sean yang rambut diorang terangkat tu. Tak lama selepas tu Mary dia macam nak seng-sengkan baju dia lah. Kalau kita nak seng-sengkan baju tu, kita mesti akan angkat tangan kita, betul? Macam nak bagi baju kita tu lagi mudah untuk diseng-sengkan lah, mesti kita akan angkat. Lepas je Mary angkat tangan, Mary ni dia pakai cincin tau masa tu. Tiba-tiba cincin yang Mary pakai tu bunyi berdengung yang sangat kuat tau. Semua orang yang ada dekat situ boleh dengar bunyi dia. Bunyi dia macam lepas je habis bunyi tu, boom! Kena sambar peti guys. Diorang semua rebah ke tanah. Mary nampak yang Sean, adik bongsu diorang tu, Sean tu tengah bersujud guys. Dekat belakang badan Sean berasap banyak gila. Orang kata tu tak sampai ajal lagi, diorang semua terselamat daripada kejadian di sambar peti tu. Tapi yang sedihnya, selepas 14 tahun daripada kejadian tu, Sean, adik bongsu diorang tu yang Carol cakap yang tersujud tu, pergi bunuh diri pada tahun 1989. Carol cuba cari kenapa dia bunuh diri tapi tak jumpa guys. Kalau korang tahu pasal kejadian ni, korang boleh komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok next picture.
Kalau kita tengok gambar ni, ada seorang nurse sambil dia pegang baby. Lepas tu ada seorang kanak-kanak perempuan tengah terbaring dekat atas katil. Apa yang pelik sangat? Kero rasa ramai yang dah tahu pasal kisah ni. Yang mana dah tahu tu tahulah. Yang mana belum tahu, budak perempuan yang tengah terbaring tu adalah mak kepada baby yang nurse tu pegang. Okey, cerita dia macam ni. Nama budak perempuan tu adalah Lina Medina, dilahirkan pada 23 September 1933. Masa dia berumur 5 tahun, Lina dia pergi bagi tahu dekat mak bapak dia yang dia ni mengalami sakit perut yang melampau. Mak sakit perut. Lepas tu bila mak dia dengar je macam gitu, mak dia pun risau lah kan. Apa salah anak aku ni? Bila ditengok dekat perut budak tu, perut dia kembung gila guys. Mula-mula mak bapak dia fikir dalam perut Lina ni ada ketumbuhan. Rupa-rupanya bila dah bawa pergi jumpa doktor, doktor bagi tahu yang Lina ni dah mengandung 7 bulan guys. 7 bulan tau. And pada 14 Mei 1939, Lina berjaya melahirkan baby lelaki yang diberi nama Gerardo. Proses melahirkan baby tu dengan cara caesar. Yang mana tak tahu caesar tu macam mana, doktor akan buat pembedahan dekat bahagian perut untuk keluarkan baby. Itulah namanya caesar guys. And then Lina pun dibesarkan sekali dengan Gerardo and family dia. Termasuk dengan dia sekali, Lina tu dia anggap Gerardo ni anak dia yang dia lahirkan tu masa dia umur 5 tahun tu sebagai adik dia sendiri. Tapi yang peliknya, sampai sekarang semua orang tak tahu siapakah bapa kepada Gerardo tu. Siapa yang buat Lina mengandung masih menjadi misteri guys. Reporter semua dah cuba untuk interview Lina, tapi dia tak nak. Walaupun dah offer beribu-ribu dolar, dia tetap tak nak ceritakan apa yang sebenarnya berlaku. Actually lepas je Lina dah berjaya bersalin, bapa kepada Lina ni kena tangkap tau, sebab disyaki merogol anak dia sendiri. Tapi disebabkan polis ni diorang tak ada bukti yang kukuh untuk menuduh bapa dia tu sebagai perogol anak dia. Tak ada saksi yang nampak. Jadi bapa dia pun dilepaskan. Lina Medina ni dia secara rasminya dalam sejarah dunia adalah seorang ibu termuda dekat dalam dunia. So sekarang ni persoalan dia, siapa yang buat Lina mengandung, itu yang menjadi misteri, itu yang menjadi tanda tanya yang masih tak settle-settle sampai sekarang guys. Jom kita tengok gambar yang seterusnya. Gambar ni sangat menyayat hati guys. Bila kita tengok sangat sedih. Korang bayangkan, mak bapak terpaksa jual anak sendiri sebab kesempitan hidup. Mak bapak terpaksa jual anak sebab tak nak jadi gelandangan. Dalam gambar ni, mak dia tengah tutup muka dekat belakang. And at the same time, 4 orang anak dia tengah duduk dekat tangga berpelukan antara satu sama lain. Gambar ni diambil pada tahun 1948 yang di mana masa tu Perang Dunia Kedua masih lagi berlangsung. Kehidupan rakyat jelata sangat susah semasa perang. Makanan and barang-barang keperluan sangat susah untuk dapat. Makanan dan barang keperluan memang ada dijual, tapi semuanya dijual dengan harga yang mahal, and benda tu membuatkan orang-orang yang tak berapa nak kaya, yang tak berapa nak ada duit, susah untuk mendapatkan barangan keperluan guys. Mak kepada budak-budak ni bernama Lucille Kelly Fox, berumur 24 tahun. Pada masa tu Lucille ni tengah mengandung anak dia yang kelima. Suami dia baru je kehilangan kerja, dan dalam pada masa yang sama, orang yang sewakan rumah kepada diorang tu dah minta duit, dah minta bayaran sewa. Mana nak cekau duit time-time sulit ni, kerja tak ada, duit pun tak ada. Jadi disebabkan diorang tak nak jadi gelandangan, Lucille dan suami dia terpaksa menjual anak diorang ni kepada orang lain guys. Dan benda yang lagi sedih, semua anak dia berjaya dijual, and family baru diorang tu jadikan diorang tu sebagai hamba abdi. Didera dengan sangat teruk sekali guys. Itulah kisah di sebalik sebuah gambar. Jom kita tengok next foto. Orang yang ada dekat dalam gambar ni bernama Harold Agnew. Nampak macam biasa, tapi korang nak tahu tak apa benda yang dia pegang tu? Dia pegang bom atom guys. Bom tu diberi nama sebagai Fat Man, and bom tu telah dijatuhkan dekat Nagasaki pada tahun 1945. Bom tu telah membunuh sebanyak 80,000 manusia yang ada dekat Nagasaki itu guys. Gambar tu nampak macam biasa, tapi benda yang dia pegang tu yang luar biasa guys. Next. Dalam gambar ni menunjukkan ada 5 orang, dan yang dekat tengah-tengah gambar tu yang tengah pegang baby tu adalah seorang pembunuh bersiri guys. Nama dia adalah John Edward Robinson. Kalau korang nak tahu, sehari sebelum gambar ni diambil, John telah membunuh seorang wanita yang di mana wanita itu adalah ibu kepada baby yang dia tengah pegang tu. Lepas dia dah habis sesi bergambar, John terus bagi baby tu dekat adik dia, and dia cakap baby tu adalah anak angkat diorang. Jadi diorang pun jagalah baby tu sampailah baby tu berusia 15 tahun.
tahun barulah kantoi guys segala-galanya selepas 15 tahun. And finally John dihukum mati pada tahun 2000 selepas dia didapati bersalah kerana telah membunuh seramai 8 orang. Hanya 8 orang je yang polis dapat discover. Mungkin John dah bunuh lebih ramai lagi orang guys. Jadi guys, untuk part yang kedua ni, itu sahaja gambar dia. Kalau korang suka tengok video pasal gambar-gambar macam gini kan, korang boleh komen dekat bawah guys. Korang cakap lah korang suka. So Carol tahu and Carol pun boleh buat untuk part 3 pula. Untuk cerita John Edward tu macam best juga kalau Carol buat full story dia kan. Korang nak tak kalau Carol buat full story pasal John Edward tu? Kalau korang nak, korang komen juga dekat bawah guys. Yang pasal Menendez Brother tu, Syamim Story dah buat guys minggu lepas. So Carol rasa Carol tak payah buat lagi kot. Korang dah boleh tengok dekat dia punya channel guys. So jangan lupa tekan butang like, comment and subscribe kalau korang belum subscribe. See you on next video. Assalamualaikum.